Salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 4. Sambungan daripada bahagian 1, ini adalah daya dan gerakan 1 bahagian 2. Pelajar-pelajar sila rujuk kepada bahagian 1 untuk topik yang berkenaan untuk mendapatkan asas-asas sebelum kita mula ke bahagian 2. Kita sambung soalan daripada bahagian 1 di mana seperti tadi. Kita telah belajar pasal graf. Ini hal velocity bermaksudnya hal laju. Dan ini adalah masa. Pada bahagian 1, cikgu telah terangkan bagaimana nak mengira hal laju purata. Di sini pula kita akan menghitung pecutan. Okey, pecutan pada segmen-segmen tertentu. Sebagai contoh, di sini saya letaknya sebagai A. Ini saya letaknya sebagai A. Ini sebagai B. Dan ini sebagai C. So, kita akan faham bahawa untuk mencari pecutan ialah kadar perubahan hak laju. Okey, tapi dari segi graf, kalau kita ambil graf, okey, graf dia melibatkan hak laju dengan masa. Apa kita buat adalah kita mencari kecurunan graf mewakili pecutan. Sebagai contoh, kita mengambil kecurunan AB. Okey, kita ambil kecurunan AB, kita tahu kita tulis simbol dia, kita letakkan koordinat dia. A dia koordinatnya adalah 0, 30 dan manakala B adalah 6, 30. So, kita gunakan formula yang kita tahu mencari kecurunan. So, kita dapat sini sebagai 30 tolak dengan 30 bahagi 0 tolak 6, kita akan mendapat 0 meter per saat. Per saat bahagi per saat. Bermaksud oleh itu pecutannya adalah 0 meter per saat. Objek bergerak dengan hak laju malam. Dia bukan berhenti ya, dia bergerak tapi tiada perubahan pada hak lajunya. Pada hak lajunya dia kekal sama sahaja. Kalau kita nak cari pula kecurunan seterusnya, kecurunan di mana? Kecurunan di BC. Okey, kita tuliskan koordinat C pula. Koordinat C adalah 10, 0. Okey, 10, 0. So, kita tuliskan koordinat dia sama dengan 30 tolak 0 dan 6 tolak 10. So, kita dapat sini sebagai negatif. Ini 4 dapat 30 bahagi 4 adalah 7.5 meter per saat. Okey, kita kirakan dulu. Okey, betul. So, tanda ini menunjukkan dia sedang hak laju berkurangan. Ya. So, kalau ditanya pula pasal awal pecutan. Kalau ditanya pasal awal pecutan, jawapannya adalah 7.5 meter per saat. Kalau ditanyakan pecutan, so A-nya sama dengan negatif 7.5 meter per saat. So, tahu apa bezanya pecutan dengan awal pecutan? Kalau awal pecutan, dia telah tahu bahawa hak laju berkurangan, tidak perlu menulis negatif. Kalau pecutan, tulis negatif. Kalau di sini pula, kita cari kecurunan dia. So, kita akan pergi kecurunan. Kecurunan mewakili apa? Kecurunan mewakili pecutan. So, maksudnya kita ada di masa mana? Masa di mana T1
ke T3, T3 ke T6 dan T6 ke T10. Okey, kita cari pecutan dia. So dari sini kita dapat sini sebagai keturunan dia adalah kita letakkan tanda-tanda dia, koordinat-koordinat dia, senang kita nak buat. 0, 0. Ini A adalah 3, 6. Di sini pula di B ialah 6, 5 dan di sini adalah 10, 0. Okey, tuliskan nama koordinat-koordinat ini dengan betul lah. Kalau tak betul nanti pengiran kita akan menjadi salah. So kita dapat sini sebagai 6 tolak 0 bahagi dengan 3 tolak 0, kita dapat 2 meter per saat. Oleh itu A-nya adalah positif 2 meter per saat. Kecurangan kedua adalah cikgu buat salah. Cikgu ada buat kesilapan sikit. 3, 6, 6. Okey, di sini ada silap sikit. Ini adalah 6 ya. Okey, maafkan cikgu. So di sini kita ada 6 tolak 6 bahagi 3 tolak 6, kita akan dapat 0 meter per saat. Oleh itu A-nya adalah 0 meter per saat. Di sini kecurangan ketiganya adalah 6 tolak 0 bahagi 6 tolak 10 dapat negatif 6/4 sama dengan negatif 3/2 sama dengan negatif 1/5 meter per saat. So kita perhatikan pecutannya adalah satu sebagai positif 2.0 meter per saat. Ini nombor satu. Yang keduanya adalah bergerak dalam 0 meter per saat. Nombor 3 pecutannya adalah negatif 1.5 meter per saat. Apa yang boleh kita buat daripada nilai-nilai? Kita kadang-kadang soalan akan tanya lukiskan graf pecutan pula. Okey. So apa kita perlu buat adalah kita lukis semula satu graf yang mewakili pecutan dengan masa. Jadi kendaki dalam soalan kertas 2. So apa kita buat? Kita kena cari nilai-nilai yang nilai-nilai pecutan setiap segmen atau setiap masa. So okey. So apa kita buat adalah kita lukiskan graf. Ini adalah pecutan meter per saat. Okey, dan inilah masa. Masa T sama dengan saat. Okey. Kita keluarkan dia, sini ada 3. Dan sini ada 6 dan sini ada 10. 6 3 6 10. Sebab kita tengok pada A, pada B dan pada C. Okey. Inilah kosong. So kita inilah masa dia dan kita tengok nilai-nilai ni. Ini 2, positif 2. Sini adalah 2. Okey. Ini adalah kosong dan ini adalah negatif 1.5. So kita perhatikan bahawa kita akan buat garis ini. Masa sepanjang 1 hingga 3 pecutannya kecurangan sama saja, masa pecutannya adalah 2. Pada 3 ke 6 pecutannya adalah kosong. Pada 6 ke 10 pecutannya adalah seragam, iaitu negatif 1.5. Inilah bagaimana kita melukis graf pecutan masa yang kita perolehi informasinya daripada hal laju masa.
So kita carikan kecerunan dia, lepas tu kita terjemahkan pada pecutan dan masa dan mencari nilai-nilai 3 saat pertama, 3 hingga 6 saat kemudian dan 6 hingga 10 saat. So dan kita terjemahkannya dalam bentuk pecutan dengan masa. Okey, ini sama. Kalau ditanya pula cari laju purata. Okey, cari hal laju purata. Laju purata yang kita telah buat dalam bahagian 1, senang saja. Luas di bawah graf bahagi masa. Okey, luas di bawah graf merupakan sesaran. Okey, so kita dapat sini ialah sesaran dia ialah setengah kali 6. Sini adalah 6. Di sini pula adalah 10 dan sini pula adalah 3 hingga 6 dapat 3. So dapat sini kali dengan 10 tambah 3. So di sini kita perolehinya adalah ini adalah 13, ini adalah 3. So 3 kali 13 dapat 39 meter. Maksudnya 39 meter bahagi dengan 10 saat dapat 3.9 meter per saat. Ini mewakili hal laju purata. Ataupun sama juga dalam topik kes, dalam kes ini jarak yang dikira sama juga dengan sesaran. Bukan pada semua kes, tetapi hanya untuk kes ini yang melibatkan semuanya berada di atas paksi X. So sama dengan 39 meter. Oleh itu laju dia pun sama dengan laju purata sama dengan hal laju purata sama dengan 3.9 meter per saat. So, dalam soalan-soalan sedemikian, okey, kita kena, kalau boleh saya menyuruh pelajar-pelajar untuk hafal formula-formula sedemikian. A sama dengan B tolak U per T. S sama dengan UT tambah setengah AT square. V square sama dengan U square tambah 2AS. So ini formula tolong hafal ya. So kita ambil informasi-informasi yang penting yang ada dalam petikan ini. So sebuah mendarat di landasan sebuah kapal terbang diperlahankan halnya berkurangan 7 kepada 5 dan 10 saat. So dari sini maksudnya dia bergerak daripada, katakan lukiskan dia, sini adalah 75 meter per saat, kemudian dia bergerak kepada 5 meter per saat. Masa dia adalah 20 saat. Daripada lukisan ini saya tahu bahawa U-nya adalah 75 meter per saat. V-nya adalah 5 meter per saat. Kenapa saya tak tulis negatif? Sebab dia semua pada arah yang sama. Okey, arah yang sama. Dan T-nya adalah 20 saat dan diminta cari A berapa. So kita bandingkan mana formula yang paling sesuai. Okey, mereka tak minta S, So kita dah tahu semua informasi di sini. So kita gunakan formula pertama. So A sama dengan 5 tolak 75 bahagi 20. So kita dapat sini sebagai negatif 70 bahagi 20 bahagi dapat negatif 3.5 unit dia, meter per saat. Perhatikan unit dia. Okey. So, tengok soalan seterusnya. Bas kalau bergerak dari keadaan pegun. Keadaan pegun. Apa maksudnya keadaan pegun? Keadaan pegun bermaksud U-nya adalah 0 meter per saat.
Okey. Okey, soalan ni telah diberi sini tidak begitu jelas. Okey, diberi pecutannya. Setelah diberi pecutannya adalah A sama dengan 2.0 meter per saat. Telah diberi sini kurang jelas. Di sini telah diberi. Okey. Sini adalah 2 meter per saat. Okey, telah diberi. Dan T-nya adalah 5 saat dan apakah hal lajunya? Selepas maksudnya mereka tengah cari V. So kita masukkan formula tadi. A sama dengan V minus U over T. So di sini ialah 2. 2 sama dengan V tidak tahu, tolak kosong bahagi dengan 2. Oleh itu V sama dengan 2 kali 2 menjadi 4 meter per saat. Pastikan tulis formula dengan unitnya dengan betul ya. So inilah hal laju akhir. Ini panggil hal laju akhir yang dicari. Okey, setakat ini pelajar-pelajar untuk bahagian kedua. Dalam bahagian ketiga kita akan lihat banyak lagi formula-formula dan soalan-soalan berkaitan dengan formula yang melibatkan 3 formula ini. So sila melihat pada bahagian ketiga pelajar-pelajar. Jangan tolong subscribe kepada channel saya untuk melihat dan belajar lebih banyak lagi soalan-soalan berkaitan dengan skala dan vektor yang juga sangat penting untuk topik ADMATS, matematik tambahan. Terima kasih.